Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan Xiaomi Mi 11 di Amans. Baiklah, saya telah menggunakan Xiaomi Mi 11 ni untuk beberapa minggu dan inilah apa yang saya rasakan mengenai peranti ini. Dan percaya atau tidak, ini adalah peranti mercu Xiaomi yang paling menarik dan paling memuaskan dalam pengalaman penggunaan saya. Baiklah, saya akan mulakan dengan prestasi terlebih dahulu. Xiaomi Mi 11 adalah peranti pertama dunia yang dilancarkan dan dijana dengan Snapdragon 888 iaitu chip peranti mercu pertama Qualcomm yang dibina berasaskan rekaan 5 nanometer. Dan kita sudah tahu kebanyakan peranti yang dijana dengan chip ini adalah benar-benar berkuasa. Dan adakah dalam penggunaan realiti ataupun penggunaan sebenar betul-betul berkuasa ataupun hanya sekadar gimmick? Selepas beberapa minggu menggunakannya dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti bermain permua, multitugasan, melancarkan pelbagai jenis aplikasi, ya benar, Mi 11 adalah antara peranti paling berkuasa yang pernah saya gunakan. Saya akan mulakan dengan menceritakan mengenai pengalaman penggunaan bermain permuah pada peranti ini. Sudah itu saya akan uji dengan Genshin Impact yang mana kini menjadi penanda aras untuk peranti-peranti Android. Sebab Genshin Impact mempunyai grafik yang agak tinggi. Apabila bermain pada peranti ini dengan tetapan yang paling tinggi iaitu tetapan maksimum dan juga 60 frame per second, peranti ini masih boleh mengendalikan permuaan ini tanpa sebarang masalah. Cuma selepas 10 minit bermain, ia terlampau panas sehingga ia tidak selesa dipegang dan agak menjengkelkan apabila ia berada di tangan. Tapi dengan tetapan tinggi iaitu high dan juga 60 frame per second, tiada masalah untuk bermain sepanjang satu sesi sekitar 45 minit ataupun setengah jam dengan suhu yang sedikit suam. Apabila kita bermain dengan PUBG Mobile tetapan Ultra HD pula, ia juga masih lancar tetapi juga mempunyai masalah yang sama yang mana ia mula memanas. Tetapi dengan tetapan tinggi biasa, sekali lagi ia tidak memanas, hanya suam-suam dan masih boleh beroperasi dengan sangat lancar. Ini membuktikan yang peranti ini cukup berkuasa untuk bermain permuah pada tetapan tinggi tetapi tidak mempunyai sistem penyejukan yang baik untuk mengendalikan permuah pada tetapan yang paling maksimum. Walaupun begitu, apabila kita bermain permuah ataupun tukar permuah ke permuah, peranti ini walaupun hanya mempunyai memori 8GB RAM masih boleh mengendalikan pelbagai aplikasi dengan cepat sekali dan masa memuat setiap aplikasi juga adalah begitu pantas. Ini kerana Xiaomi akhirnya berjaya mempunyai pengurusan memori yang lebih baik berbanding dengan peranti-peranti mereka sebelum ini. Jujur saya katakan, Xiaomi Mi 11 memberikan satu pengalaman penggunaan yang sangat berbeza dengan peranti-peranti Xiaomi yang lain. Baiklah, saya dah cakap pasal prestasi permuah. Bagaimana pula dengan penggunaan harian? Menatal skrin dari kiri ke kanan, atas ke bawah, pergi ke laman utama, talam aplikasi dan sebagainya juga lancar. Ini adalah kerana skrin pada Mi 11 ini menyokong kadar segar semula 120Hz adaptif. Ini menjadikan pengalaman penggunaan adalah memuaskan apabila saya membuka banyak aplikasi juga. Kalau permuah ke permuah pun boleh tukar dengan pantas, apatah lagi aplikasi biasa yang boleh ditukarkan dengan lebih pantas. Dan sejak MIUI 11 sudah ada tertingkap terapung. Jadi MIUI 12 tertingkap terapung ni adalah lebih stabil dan lebih mudah digunakan. Jadi dengan tertingkap terapung ni, 3 aplikasi boleh dijalankan secara serentak pada Mi 11 tanpa sebarang masalah dan itu pun peranti tidak akan panas dan masih lagi boleh beroperasi dengan sangat baik. Mari kita balik dulu kepada bahagian skrin. Mi 11 menggunakan skrin yang masih lagi melengkung kedua-dua sisi tapi lengkungannya yang tidak begitu dalam, malah kelihatan premium dan menjadikan peranti lebih nipis daripada biasa. Dan disebabkan itu, ia membuatkan peranti ini kelihatan sangat mewah dan juga premium. Walaupun begitu, skrin pada peranti Mi 11 ini adalah sangat cantik dan memuaskan. Di Makmal Amans, kami telah menguji 4 peranti berbeza dengan skrin AMOLED yang berbeza iaitu Oppo Find X3 Pro dengan teknologi 10-bit Super AMOLED baru, Mi 11, Samsung Galaxy S21 Ultra yang mana adalah antara panel terbaik dan juga iPhone 12 Pro Max. Percaya atau tidak, Mi 11 ini bersaing dengan sengit dengan Samsung Galaxy S21 Ultra. Oppo yang menekankan kepada skrin juga masih mempunyai malap dan tidak mempunyai kecerahan yang baik apabila kita bandingkan 4 peranti ini, dan iPhone 12 Pro Max berada di tangga terakhir dari segi kualiti warna, masalah warna sains ataupun kecerahan. Mi 11 sangat dekat dengan Samsung. Baiklah, untuk pembesar suara pula, Xiaomi Mi 11 menggunakan tetapan pembesar suara stereo yang dioptimasikan dengan Harman Kardon. Adakah pembesar suara ini cukup baik apabila digandingkan pula dengan skrin yang hebat untuk mempunyai pengalaman penggunaan yang lebih baik? Jawapannya, ya.
Ini kerana Xiaomi menggunakan tetapan pembesar suara stereo yang sedikit berbeza dengan kebanyakan peranti yang berada di pasaran. Kerana tetapan pembesar suara Xiaomi adalah pertama di bahagian atas peranti dan juga di bawah peranti. Ini menjadikan kualiti audio seimbang berbanding dengan pembesar suara yang diletakkan di bahagian earpiece pada dalam bezel peranti seperti model-model sebelum ini. Jadi apabila mendengar muzik, menonton video, pembesar suara pada peranti ini adalah cukup kuat dan cukup lantang, membuatkan anda rasa puas dan tidak menggunakan sebarang aksesori audio juga, tiada sebarang masalah. Dan lebih menarik, seperti tetapan Dolby Atmos sebelum ini, tetapan Harman Kardon ini juga boleh diubah suai oleh pengguna seperti mod pintar, khusus untuk video, khusus untuk muzik, khusus untuk rumah dan sebagainya. Sekarang mari kita pergi ke bahagian kamera. Xiaomi Mi 11 bukannya peranti mercu utama Xiaomi, sebab ini adalah peranti mercu paling rendah dalam siri MI, iaitu siri Mi. Sebab kita akan tahu kelak Xiaomi akan lancarkan Mi 11 Ultra ataupun Mi 11 Pro. Jadi kita lihat tetapan kamera Xiaomi Mi 11 ni hanya 3 lensa saja berbanding dengan pesaing yang ada penta kamera, quad kamera ataupun lebih banyak kamera daripada peranti mercu ini. Tetapi adakah 3 kamera sudah memadai dan cukup hebat? Jawapannya ya. Sebab Xiaomi memilih satu jalan yang lebih selamat kerana tidak menyertakan kamera-kamera gimmick seperti kebanyakan peranti-peranti pesaing. Dan tiga-tiga lensa pada kamera utama Xiaomi ini adalah benar-benar berguna. Seperti lensa utama 108MP yang boleh menangkap gambar yang sangat cantik. Kemudian ada lensa sudut ultra lebar yang boleh mengambil gambar yang luas dan juga lensa makro yang boleh juga merakam video makro. Bukan sahaja mengambil gambar makro, tapi boleh merakam video makro dengan sangat jelas dan juga mempunyai sistem fokus yang cukup tepat. Kamera pada Mi 11 adalah cantik, puas hati, warnanya cukup tajam, butirannya cukup jelas, cukup terang dan dipadankan pula pada skrin yang cantik. Anda akan lihat kualiti gambar yang sangat mengujakan, buatkan anda terkejut. Wow, ini adalah peranti Xiaomi saja, tapi hasil gambarnya sungguh memuaskan. Tetapi sayang sekali hasil gambarnya tidak begitu baik apabila kita beralih kepada mod portrait. Mungkin ada sedikit masalah kerjasama buatan Xiaomi yang masih tidak cukup matang dan macam saya katakan tadi, sukar untuk saya temui peranti yang boleh mengambil gambar mod portrait secantik peranti Pixel ataupun sekurang-kurangnya sekemas iPhone 12. Apabila kita beralih kepada bahagian video pula, Xiaomi Mi 11 boleh merakam sehingga 8K 30 frame per second dan mod video juga ada mod AI baru yang modern boleh menetapkan profil warna tersendiri mengikut keadaan situasi untuk anda merakam video. Contohnya, Xiaomi Mi 11 mempunyai rakaman mod malam yang lebih cantik, yang mana kita dah lihat teknologi ini hadir pada Oppo Reno 5. Tapi untuk Mi 11 yang peranti mercu, hasilnya adalah lebih baik. Kurang hingar, tapi masih ada lagi masalah apabila memfokus ataupun warna yang terlebih terdedah kepada cahaya membuatkan hasil video itu terus teruk. Tetapi apabila kita rakam video biasa seperti 4K 60 frame per second, 8K 30 frame per second dalam keadaan situasi yang cahayanya terang ataupun di luar, hasil video pada Mi 11 dengan mod penstabilan yang baru juga adalah setanding dengan peranti-peranti mercu seperti Samsung atau juga Oppo. Untuk kamera soft photo pula, Mi 11 masih lagi biasa-biasa saja, sedikit lembut tapi masih mempunyai warna yang baik dan akan memuaskan hati anda kalau sekadar untuk menetapkan gambar profil pada media sosial anda. Tapi Xiaomi Mi 11 punya kamera soft photo turut mempunyai sokongan rakaman video HDR dan dengan lensa yang baik dan kualiti yang baik, tidak akan membuatkan anda rasa ini adalah kualiti kamera soft photo yang teruk, kerana kualiti kamera soft photo Mi 11 juga memuaskan. Peranti yang nipis sudah tentu mempunyai kapasiti bateri yang nipis, yang mana Mi 11 hanya mempunyai kapasiti bateri 4600 mAh. Walaupun begitu, ia mempunyai sokongan perisian pantas GAN charging iaitu 55W melalui teknologi USB-A ke USB-C dan ianya cukup pantas. Tapi adakah ketahanan baterinya yang baik? Dengan chip Snapdragon 888 yang lebih efisien, benar, bateri pada Mi 11 jauh lebih baik. Dengan kapasiti bateri yang kecil dengan rekaan yang nipis ini, Mi 11 tiada masalah untuk mencapai sehingga 7 jam SOT. Malah jika penggunaan yang lebih ringan, saya yakin boleh mencapai lebih pada 8 jam SOT. Tetapi jika sepanjang hari anda menguji kamera dan bermain permuah, Mi 11 hanya boleh bertahan sekitar 5 hingga 6 jam SOT sahaja dan tidak akan ada masalah memanas yang teruk. Macam saya katakan tadi, dengan teknologi pengisian pantas 55W pada peranti ini boleh di-charge dengan sangat pantas. Jadi jika anda ada isu bateri pun, misal kata anda bermain permuah dengan sangat lama dan boleh mendapat SOT sekitar 3 jam dan peranti anda mati, sambungkan saja kabel pada peranti ini dengan menggunakan pengecas yang tersedia di dalam kotak. Ya, Xiaomi menyediakan pengecas GAN
50mm watt di dalam kotak, tidak seperti pesaing lain yang mana boleh mengecas peranti ini dengan sangat pantas. Kurang 1 jam anda boleh dapatkan bateri 100% begitu saja. Xiaomi Mi 11 juga mempunyai satu sistem security baru, iaitu pengembas setiap jari bawah skrin, dan masih lagi jenis optical yang mana sensor yang Xiaomi gunakan kali ini adalah pada Goodix. Dan sensor pada Xiaomi ini menyokong bukan setakat boleh mengimbas cap jari untuk menyakunci peranti, tapi juga boleh mengimbas nadi untuk menyemak nadi anda, degupan jantung anda dengan hanya menggunakan cap jari. Perubahan rekaan Xiaomi yang ketara mula kita lihat pada siri Mi Note 10 dan juga Mi 10 pada tahun lepas. Tapi dengan Mi 11, Xiaomi membuka rekaan yang lebih baru. Pertama sekali pada modul kamera yang masih lagi kelihatan seakan segi empat, tapi mempunyai satu bonjol kamera ataupun lensa kamera yang lebih terkeluar seakan iPhone ataupun Oppo Reno 5. Tapi ia adalah lebih kemas dan lebih cantik. Dan rekaan modul kamera ini juga diteruskan pada pelbagai peranti Xiaomi akan datang, termasuk seri Redmi kelak. Ini membuatkan rekaan Xiaomi ini kelihatan lebih cantik. Dan pada bahagian atas dan bawah masih lagi ada elemen peranti Xiaomi itu, tapi dia adalah rata dan lebih premium. Dan disebabkan Xiaomi menggunakan skrin yang melengkung ini, ia membolehkan peranti ini direka dengan sangat nipis dan juga selesa di tangan. Panel belakang Xiaomi ini adalah seakan matte. Walaupun ia matte, ia hanya sekadar matte untuk memberi cengkaman dan bukannya untuk memberikan satu pandangan yang lebih bersih, kerana ia masih mudah menangkap kotoran cap jari dan juga kesan-kesan minyak daripada tangan. Xiaomi Mi 11 dijual pada harga bermula RM2,799 dengan tetapan 818GB. Adakah itu berbalik untuk dimiliki? Dengan memori hanya 8GB RAM dan prestasi sehebat ini, saya dapat katakan Mi 11 adalah antara peranti terbaik yang anda boleh miliki. Malah Mi 11 juga adalah satu-satunya peranti Snapdragon 888 yang anda boleh beli sekarang. Dengan skrin yang cantik, kamera yang hebat, bateri yang tahan lama, rekaan yang premium dan cantik. Tidak nantikan, ini adalah peranti untuk semua orang. Tapi jika anda betul-betul fokuskan pada fotografi, Mi 11 masih ada lagi sedikit kekurangan. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.